Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di ruangan Masjid Yusof Ishaq untuk kita meneruskan pengajian kitab Fathul Bari kita yang saya kira sudah tergendala kerana cuti raya. Agak lama cuti raya kita. Okey, baik. Jadi dengan tidak membuang masa lagi, kita akan terus masuk kepada perbincangan kitab kita. Dan hari ini kita akan masuk kepada bab yang ke-38. Okey, bab kita yang ke-38 bertajuk dosa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita lihat dalam kitab kita ini, tajuknya sedikit lain lah. Okey, tajuk dalam kitab kita dia berbunyi dosa orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita berada di halaman 297. Saya tidak pasti jika sekiranya anda memiliki kitab yang sedikit berbeza dengan kitab saya, mungkin cetakan yang lebih baru, maka di situ pasti muka suratnya ataupun halamannya berbeza dengan halaman saya. Namun begini ya, yang penting cari bab 38. Okey, cari bab yang ke-38 bertajuk dosa orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam bab 38 ini kita ada, tak silap saya, lebih kurang 4 atau 5 hadis yang membincangkan berkenaan dengan topik ini. Tapi pada perbincangan kita pada hari ini, saya tidak akan pergi ke semua hadis itu. InsyaAllah kita akan sambung di sesi-sesi yang akan datang. Cuma yang penting pada hari ini saya ingin fokus kepada hadis yang pertama di dalam bab 38. Hadis yang pertama dalam bab 38, nombor hadisnya 106. Okey, 106 untuk perbincangan kitab kita. Baik, dalam hadis 100 yang ke-6 ini, bab 38, kita baca teks bahasa Arabnya di sini, iaitu babu ithmi man kadzaba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ali bin al-Ja'di qala akhbarana Syu'bah qala akhbarani Mansur qala sami'tu Riba'iyya bin Hirash yaqul sami'tu Aliyan yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la takdhibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Okey, apa maksudnya? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita terus masuk kepada sabda Nabi. Maksudnya dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berdusta atas namaku. Okey, ini pesanan Nabi kepada kita. Jangan kalian berdusta atas namaku. Sungguh orang yang berdusta atas namaku hendaklah dia masuk neraka. Apa kata Nabi di sini? Sungguh orang yang berdusta atas namaku hendaklah dia masuk neraka. So kira serius serius perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan orang yang buat hadis ataupun mereka yang mereka hadis kemudian menyandarkan. Hadis ni boleh kita kata kata-kata lah. Satu kata-kata, satu ungkapan, lalu mereka kata ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan kepada kita. Jangan sesekali kita melakukan hal yang sedemikian. Itu apa? Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata apa?
hendaklah mereka masuk ke dalam api neraka. Baik, kita lihat kepada syarah hadis kita ya di sini. Ada perkataan babu ithmi man kadzaba 'ala nabi, bab dosa orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hadis pun yang mencantumkan kata dosa sebagaimana yang tercantum pada judul bab ini. Perkataan dosa kan babu ithmi ataupun ithm di situ perkataan dosa itu dalam hadis tidak ada. Tidak disebutkan perkataan dosa dalam hadis. Cuma ia menjadi judul ataupun topik untuk bab ini sahaja. Jadi bila kita baca hadis berkenaan dengan peringatan yang Nabi SAW sampaikan kepada kita itu tadi, kita tak jumpa berkenaan dengan perkataan dosa di dalam hadis kita. Okey, ia cuma dijadikan sebagai tajuk kepada bab sahaja. Baik, terus kita lihat di sini. Namun konteks dosa tersebut dapat disimpulkan dari ancaman neraka atas siapa sahaja yang melakukannya, kerana konsekuensi dari sebuah dosa adalah neraka. Tapi daripada mana kita dapat perkataan dosa itu? Perkataan dosa ini boleh kita dapati daripada perkataan neraka yang Nabi SAW ucapkan dalam hadis baginda. Kerana kita tahu, seseorang yang masuk ke dalam api neraka, ia berikutan daripada dosa yang dia lakukan. Jadi bila ada dosa yang dia lakukan, kita katakan di sini bahawasanya tajuk ini bolehlah juga. Okey, bolehlah juga terinspirasilah ataupun diinspirasikan daripada hadis ini, daripada perkataan dosa yang ada dalam bab ataupun dalam judul bab tersebut. Baik, terus kita di situ ada perkataan mansur, tapi saya tak nak sebutkan, saya tak nak baca perkataan mansur itu kerana tak berapa penting di situ. Kita juga ada perkataan sami'tu aliyan, okey boleh skip. Terus kita pergi kepada perkataan la takdzibu alayya. Okey, janganlah kalian berdusta atas namaku. Okey, perbincangan di sini sedikit panjang. Kita serius sikit hari ini ya. Minta maaf lah kalau serius sangat. Tapi tak jadi masalah kan? Tak ada apa pun. Lagipun kuliah dah lama dah ni. Kita tidak berada di Masjid Yusof Ishak lama juga. Jadi tak apalah, serius sikit kuliah kita untuk yang pembukaan ini. Baik, pertama sekali bila kita lihat kepada perkataan la takdzibu alayya di dalam kitab kita ini, apa yang disyarahkan kepada kita untuk perkataan ini? Okey, disebutkan bahawasanya larangan ini berlaku umum, ditujukan kepada semua pendusta, iaitu sesiapa yang berdusta pasti masuk neraka. Kerana apa? Ianya adalah dosa. Sebab itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarahkan untuk perkataan ini, beliau kata larangan ini berlaku umum kepada semua pendusta. Sesiapa yang berbohong, sesiapa yang berdusta, maka hukumnya dosa dan layak untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, serta berlaku mutlak untuk segala macam bentuk kebohongan. Dan tidak kira dia berbohong untuk jenis yang bagaimana, untuk bentuk yang macam mana, kan? Untuk tujuan apa? Bila seseorang berbohong, maka itu kita kata ia sudah melakukan satu perkara yang dosa. Artinya di sini, atau kita nak fokuskan kepada perbincangan hadis ini, okey, kita masuk kepada fokusnya, iaitu artinya janganlah memakai namaku untuk melakukan sebuah kedustaan. Jadi, bila kita kata larangan itu umum, kan, larangan itu mutlak, kita masuk terus kepada fokusnya, iaitu fokus kepada Nabi SAW. Sesiapa sahaja, tidak kira siapa pun dia, ustaz ke, ustazah ke, masyarakat awam ke, kan, siapa pun dia, tak kira. Bila dia berdusta tentang Nabi SAW, dia berdosa. Okey. Dan tidak kira dalam bentuk apa pun pendustaan itu. Maksudnya di sinilah, tidak kira dia berbohong untuk tujuan apa sekalipun atas nama Nabi SAW.
Adakah tujuannya baik ataupun tujuannya tidak baik? Tujuannya untuk menyesatkan atau tujuannya untuk meluruskan orang, untuk menunjukkan jalan yang benar? Tapi kalau dah namanya berbohong atas nama Nabi SAW, maka kita kata mutlak. Mutlak dosanya masuk sekali dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Okey? Baik. Seterusnya, kita kata begini. Terus masuk kepada line yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk terus kepada sebab situ. Sebab tidak mungkin rasanya seseorang diperbolehkan berdusta demi membela Nabi. Kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi untuk tujuan membela Nabi SAW. Mengingat larangan berdusta atas nama beliau ini, hukumnya mutlak untuk segala jenis kedustaan. Baik, kita dapati untuk perbincangan ini ataupun untuk kes yang begini, ada sebahagian orang yang keliru. Okay, ada sebahagian orang yang keliru. Yang mana kekeliruan ini berlaku daripada sudut targhib dan juga tarhib. Yang mana kalau kita rujuk dalam kitab kita di sini, dijelaskan kepada kita bahawa sebahagian orang telah keliru akibat kejahilan mereka. Ada di kalangan kita dan saya kata dalam masyarakat kita sendiri juga. Okay, dalam komuniti Muslim kita juga ada di kalangan mereka yang keliru kerana kejahilan mereka dalam isu ini, iaitu mereka membuat hadis-hadis palsu di dalam hal targhib dan juga tarhib. Okay, ada di kalangan kita yang buat hadis palsu. Bila kita kata buat hadis palsu, maknanya begini ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kata begini, perkataan itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Bila kita kata ianya adalah hadis, jangan lupa apakah definisi hadis? Okey, apakah definisi hadis? Apakah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW? Bila kita kata ianya adalah hadis, okey, ia adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari sudut ungkapan kata Nabi, iaitu ucapan Nabi SAW, ataupun perbuatan Nabi, ataupun sifat Nabi, ataupun pengakuan Nabi SAW. Semua itu kita panggil ia sebagai hadis. Jadi begini, jika sekiranya sesuatu ucapan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat yang mana tidak pernah diucapkan oleh Nabi, tidak pernah dibuat oleh Nabi, tidak pernah diakui oleh Nabi, tidak pernah dilihat sebagai sifat Nabi, tetapi kemudian kita buat satu ungkapan, kita kata ini adalah perbuatan Nabi, kita kata ini adalah pengakuan Nabi, kita kata ini adalah sifat Nabi, sedangkan itu bukan, maka ini kita panggil ia sebagai hadis palsu. Okey, saya harap boleh faham. Ya, saya harap boleh faham tentang penerangan tadi. Jadi, senang kata begini, mana-mana ucapan, perbuatan, sifat ataupun pengakuan yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, dibuat oleh Nabi, diakui oleh Nabi ataupun bukan sifat Nabi, kemudian kita kata itu daripada Nabi SAW, ia adalah hadis palsu. Okey, ia adalah hadis palsu. Cuma persoalannya di sini, adakah boleh dalam isu untuk kita menggalakkan orang lain melakukan amal ibadah ataupun ketaatan yang kita panggil ia sebagai targhib, ataupun dalam isu untuk kita memberikan rasa takut kepada orang ramai, ataupun untuk kita tarik orang ramai agar jangan buat perkara-perkara yang Allah larang, yang kita panggil ia dengan tarhib, okey, iaitu peringatan agar tinggalkan larangan. Adakah dalam isu kedua-dua isu ini kita dibenarkan untuk membuat hadis palsu? Okey, adakah dalam isu ini kita dibenarkan untuk buat hadis palsu? Maka di sini
perbincangannya ada dalam kitab kita ni. Apa yang dibincangkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini? Beliau menjelaskan begini. Okey, kalau kita rujuk pada perenggan kita yang di situ, sebahagian orang telah keliru akibat kejahilannya. Mereka membuat hadis-hadis palsu dalam hal targhib dan tarhib dengan satu argumen. Apa argumen mereka? Mereka buat satu argumen yang begini ataupun satu statement yang mereka keluarkan. Kami berdusta bukan untuk keburukan Rasulullah tetapi untuk mendukung syariat. Okey, kami berdusta bukan untuk keburukan Nabi, tetapi dalam hal ini kami berdusta itu tadilah untuk mendukung syariat Nabi. Jadi mereka tidak menyedari bahawa kedustaan mereka atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sama artinya dengan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengeluarkan argumen yang sebegini, mereka ni tidak sedar sebenarnya bila mereka berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sedemikian? Okay, mengapa sedemikian? Kita lihat begini. Kerana begini ya, sebabnya kalau kita rujuk dalam kitab kita di sini jelaskan kepada kita, perbuatan tersebut bererti menetapkan sebuah hukum baru di dalam syariat. Baik hukumnya wajib ataupun mustahab atau lawan dari kedua hukum tersebut, yakni haram dan makruh. Sebab begini, kita kena ingat, setiap apa yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan hukum untuk agama kita. Sebab itu kita kata, ataupun yang sebagaimana kita faham, sumber hukum dalam agama kita ialah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Ini adalah dua sumber utama untuk agama kita. Atas dasar itu, bila kita berbohong menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita buat satu hukum, kan? Dengan hukum-hukum itu, kita dapati dengan hukum yang kita buat itu, orang pun beramal, orang berpegang dengannya, dan orang yakin ia adalah sebagai sesuatu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Atau dengan kata lain saya kata begini, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan mencemarkan disiplin ilmu hadis yang telah dijaga oleh para ulama sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk hari ini saya tidak mahu menyentuh tentang isu itu, iaitu isu mencemarkan disiplin ilmu hadis. Mungkin untuk sesi-sesi yang akan datang kita akan sentuh sedikit berkenaan dengan hal yang sedemikian. Tetapi yang penting yang kita nak cakap di sini ialah betapa kita berdusta dengan satu argumen. Okey, dengan satu argumen untuk apa? Untuk membela syariat. Ia bukanlah satu argumen yang tepat. Ia bukanlah satu argumen yang boleh diterima pakai dalam agama kita. Kerana apa? Sumber pendalilan dalam agama ini ataupun sumber hukum dalam agama ini kita ambil daripada Al-Quran dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila kita menggunakan ia dengan tujuan yang salah, kita akan membentuk hukum hakam yang salah dalam agama kita. Dan itu yang tidak kita ingini. Kerana kita akan menyebabkan orang lain salah dalam beramal. Sedangkan hukum hakam itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik, seterusnya kita lihat. Bila hal itu tidak seharusnya berlaku, maka kita tidak boleh menerima. Kita tidak boleh menerima apa yang
digunakan ataupun argumen yang disebutkan itu tadi. Maka dalam isu ini, kita lihat ya, hal tersebut langsung tidak boleh kita guna pakai. Okey. Orang yang menyebut dengan alasan-alasan yang sedemikian, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, alasan mereka tidak boleh kita terima. Namun sayangnya, ada juga di kalangan mereka yang berpegang dengan argumen yang lain, yang mana mereka kata, mereka ni berpegang dengan hadis Nabi yang lain. Siapa yang berdusta padaku dengan tujuan untuk menyesatkan manusia. Kalau kita lihat pada muka surat 299 di situ, ada hadis Nabi yang berbunyi, man kadzaba alayya liyudilla bihin nas. Kerana ada orang yang berpegang dengan hadis ini, iaitu barang siapa yang berdusta atas namaku dengan tujuan untuk menyesatkan manusia. Maka, tapi masalahnya, hadis yang dipegang oleh sesetengah orang, yang mana mereka kata apa? Yang Nabi kata masuk neraka, yang Nabi larang berdusta di sini ialah berdusta untuk tujuan menyesatkan manusia. Tetapi kalau bukan untuk tujuan menyesatkan manusia, maka dalam hal itu diperbolehkan. Ini argumen mereka. Okey, ada juga orang kata begitu. Yang Nabi larang ialah, ini kata mereka bukan yang kita nak pegang untuk perbincangan kita ini. Kata mereka, yang Nabi larang ialah kalau kita ni berdusta atas nama Nabi dengan tujuan untuk menyesatkan orang ramai. Yang Nabi tak larang ialah kalau sekiranya kita berdusta atas nama baginda untuk tujuan kebaikan. Tapi adakah benar? Adakah kita boleh terima pakai argumen yang kedua ini? Yang mana ada setengah di kalangan mereka yang menggunakan hadis ini sebagai pegangan mereka untuk berdusta atas nama Nabi. Okey, baik. Kita lihat begini. Para ulama mempertikaikan tentang status hadis ini. Apakah hukum hadis ini mausul ataupun mursal? Okey, adakah hadisnya mausul ataupun mursal? Kemudian kita lihat dalam penerangan muka surat 299 di sini. Dijelaskan kepada kita bahawasanya Ad-Daruqutni dan Al-Hakim menguatkan bahawa sanad hadis ini mursal, maknanya terputus. Jadi bila kita kata hadis itu terputus, maknanya hadis ini dhaif. Bila sebuah hadis itu dhaif, untuk dijadikan sebagai hukum hakam, perlu dipertimbangkan sekali lagi. Okey, perlu dipertimbangkan sekali lagi. Dhaifnya tahap yang bagaimana? Kan? Dhaifnya tahap yang bagaimana? Jadi Ad-Darimi meriwayatkan dari hadis Ya'la bin Murrah dengan sanad yang dhaif. Okey, hadis ini dimuatkan dengan sanad yang dhaif. Kemudian disebutkan begini, kalaupun hadis tersebut sahih, kalaupun kita nak kata hadis ini sahih, yang mana Nabi kata, man kadzaba alayya liyudilla bihin nas, siapa yang berdusta atas namaku dengan tujuan menyesatkan manusia. Kita perlu faham makna lam, iaitu liyudilla di sini bukan sebagai illat, maknanya bukan sebagai alasan. Okay, bukan dianggap sebagai illah, bukan sebagai alasan, tetapi bermaksud sayrurah, untuk menjadikan. Senang kata begini ya, saya nak mudahkan kefahamannya. Kalau baca lagi nanti keliru. Okey, nak mudah faham begini. Yang nak dimaksudkan dalam hadis ini ialah, yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah, kita ni bila kita nak ambil hadis ini sebagai pegangan, yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah, Nabi kata apa tadi? Siapa yang berdusta ke atasku untuk tujuan menyesatkan manusia. Bukan maknanya dibolehkan. Bukan maknanya kalau kita ni kan berdusta atas nama Nabi dengan tujuan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, dibolehkan.
Tetapi kalau kita berdusta atas nama Nabi kerana untuk menyesatkan orang lain, baru tidak dibolehkan. Bukan begitu maksudnya. Boleh faham tak? Saya harap faham ya. Maksudnya begini. Orang yang memegang pendapat ini, bagi mereka, larangan Nabi itu tadi ialah kalau kita dusta atas nama Nabi untuk tujuan menyesatkan orang ramai, barulah berdosa dan barulah masuk dalam api neraka. Itu yang mereka faham. Tapi sebenarnya bukan demikian. Yang nak Nabi maksudkan di sini ialah sama ada kita berdusta atas nama baginda untuk tujuan menyesatkan ataupun untuk tujuan kebaikan. Kedua-duanya adalah dilarang. Dan kedua-duanya boleh memasukkan kita ke dalam api neraka Allah. Jadi jangan salah faham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu tadi. Okey. Jadi maknanya jelas kepada kita di sini. Dengan kedua-duanya, tadi kan argumen kita yang pertama. Okey. Untuk argumen kita yang pertama tadi, kalau kita nak rujuk balik, okey. Mereka kata apa? Berdusta boleh untuk tujuan tarhib dan targhib. Kita dah jelaskan tadi, tidak dibenarkan. Okey, tidak dibenarkan. Kita jelaskan tadi, tidak dibenarkan. Dan kedua, ada pula yang berpendapat. Okey? Ada pula yang berpendapat boleh, sebab Nabi kata yang tak boleh itu hanya untuk tujuan menyesatkan manusia. Tapi setelah kita lihat kepada penjelasannya, kita dapati ia juga tidak dibenarkan. Senang kata begini, sama ada tujuannya untuk tarhib ataupun targhib ataupun untuk menyesatkan manusia, okay, ataupun apa sajalah alasan kita, semuanya tidak dibenarkan untuk berbohong atas nama Nabi SAW. Saya ingin berikan satu contoh di sini. Okey. Ada satu contoh di sini yang ini. Sini. Tak nampak pula. Yang boleh kita lihat menerusi internet. Saya jumpa hadis ini di internet. Kalau kita Google meraih jannah dari dapur, kita akan dapat. Orang perempuan suka share benda-benda yang begini. Memang menarik. Okay, memang menarik kalau kita lihat kepada apa yang dimuatkan di situ kan. Berkenaan dengan meraih jannah dari dapur ini. Yang mana dikata Rasulullah SAW bersabda, makanan yang disediakan oleh isteri kepada suaminya adalah lebih baik dari isteri itu mengerjakan haji dan umrah. Dikata hadis riwayat Anas ibn Malik. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, sekali suami minum air yang disediakan oleh isterinya adalah lebih baik dari sang isteri berpuasa setahun. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, saat isteri menyiapkan makan pagi dan malam, maka pahala mengalir melalui jari jemarinya. Oh, dahsyat. Ya Allah. Hai. Ini kita panggil ya, tarhib ke targhib? Tarhib ke targhib? Ini kita panggil sebagai targhib. Anjuran untuk beramal. Sebab taat kepada suami ini adalah sesuatu bentuk amal soleh. Ya, kena ingat. Bentuk amal soleh yang dilakukan oleh isteri. Setiap perkara yang isteri lakukan untuk suami, ianya adalah ruang dan peluang untuk seorang isteri itu mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini bila kita lihat semua ketiga-tiga hadis ini menyebut bahawa ia adalah daripada Nabi SAW. Dengan jelas dinyatakan Rasulullah SAW bersabda. Bermakna ia kata hadis ini adalah daripada Nabi SAW. Tetapi sayangnya hadis ini adalah hadis palsu. Okey? Hadis ini adalah hadis palsu yang tak seharusnya kita pegang dan kita amalkan. Tetapi bila kita lihat dari sudut ganjarannya tadi, betul. Ia memberikan motivasi kepada seorang isteri untuk masak di dapur. Sebab itu tahajudnya tadi kan, meraih jannah dari dapur. Dengan pahala-pahalanya dikatakan lebih baik daripada mengerjakan haji dan umrah. Ini hukum ya, kena ingat. Sebab itu tadi kita kata,
Hukum ini kita ambil hanya daripada Al-Quran dan hadis. Dia menjadi sumber utama kita. Dia menjadi sumber utama kita dalam berdalil, dalam berhukum berkenaan dengan agama kita. Dan dalam hal ini, sebab itu mengapa kita tidak boleh dalam isu tarhib dan juga targhib itu tadi, kita menggunakan hadis palsu kerana ianya adalah hukum. Dan yang lebih jelas ialah, Nabi tak pernah kata sedemikian. Tetapi kita kata, Nabi kata. Jelas tadi kan, dalam teksnya, disebutkan bahawasanya, Rasulullah SAW bersabda. Okey, Rasulullah SAW bersabda. Yang mana kita sandarkan kata-kata ini kepada Nabi SAW yang seharusnya tidak boleh. Kerana apa? Hadisnya adalah palsu. Dan boleh kata pula suami yang minum kan daripada air yang disediakan oleh seorang isteri, mengalir pahala daripada jari jemarinya. Oh, dahsyat. Ini adalah sesuatu yang kita panggil bentuk pahala, yang memang sebagai seorang isteri kita memang ingin sekali. Tetapi kena ingat, ianya adalah hadis palsu. Kita kan, bagi saya ni suami suka ni. Suami suka. Sebab apa? Dia nak motivate isteri untuk masak. Dia nak motivate isteri untuk berbakti kepada suami. Siaplah dia WhatsApp, siaplah dia share kan untuk di mana-mana. Tak kira lah sama ada untuk di Facebook ke IG ke kan, di WhatsApp dan sebagainya. So hal ini adalah satu perkara yang seharusnya kita tinggalkan. Setelah kita mengetahui bahawasanya hadis itu tidak ada sumbernya yang jelas. Kerana apa? Kita belajar. Kita belajar bahawa apa? Ancaman orang yang berdusta ke atas Nabi SAW itu, menggunakan nama Nabi SAW, ancamannya adalah neraka. Okey? Ancamannya adalah neraka. Dan hal ini dikuatkan dengan beberapa hadis yang lain. Kalau kita lihat ya dalam perbincangan kitab kita di sini. Okay, dalam perbincangan kita di sini, jelas sekali bahawasanya disebutkan bahawasanya untuk perkataan apa ni? Muka surat 300 ya. Maaf ya, muka surat 300. Perkataan falyali jinnara, hendaklah ia masuk neraka. Maksudnya di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarahkan hadis ini, apa kata beliau? Beliau jelaskan kepada kita, dusta dijadikan penyebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Bila kita berdusta, itu sudah menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi bila kita berdusta ke atas Nabi dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab konsekuensi satu perkara itu pasti terjadi, dan dalam hal ini kepastian seseorang akan masuk neraka adalah disebabkan oleh kedustaan atas nama Nabi. Atau disimpulkan demikian jika difahami bahawa kalimat tersebut berbentuk perintah namun bermakna berita. Okeylah, tak nak pening-pening, kita kata begini. Teruslah masuk di situ kan. Hal ini disokong oleh riwayat Muslim dari jalur Gundar dari Syu'bah, yang mana kalau kita lihat pada teks kita di sini, may yakdzib alayya yalijin nar, barang siapa yang berdusta atas namaku, nescaya dia akan masuk neraka. Hal ini disokong oleh hadis yang kedua, iaitu dari riwayat Ibn Majah. Kalau tadi riwayat Muslim, begini ya, sekarang tadi kita ada 3 hadis. Hadis pertama, hadis 106 dalam bab 38 kita ini ialah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian disokong dengan hadis riwayat Imam Muslim yang baru kita baca tadi. Kemudian disokong pada hadis yang ketiga, riwayat Imam Ibn Majah, iaitu dari jalur Syarik dari Mansur. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kadhibu alayya yuliju ayyudkhilun nar, berdusta atas namaku akan memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Jadi di sini ya, kita lihat jelas hadis ini kuat dari sudut jalur periwayatannya. Hadis yang mutlak ini menunjukkan kepada kita, tidak kira kita berbohong atas tujuan apa sekalipun, tetapi dengan menggunakan nama Nabi. Contoh macam hadis tadi kan, berkenaan dengan meraih jannah dari dapur. Boleh ke kita menggunakan
kata-kata sesiapa lah, tak tahulah kata siapa, ataupun kita create satu ungkapan kata yang kita kata, kalau buat ini masuk syurga, kalau buat ini masuk neraka, bila buat ini nanti kan dapat pahala lebih besar daripada pahala umrah dan haji, sebagaimana yang kita baca tadi hadisnya. Bolehkah kita buat sedemikian dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada orang ramai, terutamanya kepada para isteri, supaya masak di dapur? Okey, ataupun supaya menyediakan air untuk suaminya? Adakah dibenarkan sedemikian? Berdasarkan kepada hadis kita yang kita bincangkan ini, tidak dibenarkan. Sesiapa yang melakukan hal yang sedemikian untuk tujuan apa, tujuan baik ke tujuan buruk ke, tidak dibenarkan. Dan Nabi kata apa? Mereka yang berdusta ke atas namaku, okey, di atas namaku, maka dia masuk ke dalam api neraka. Dan bukan satu hadis ya, kena ingat, tetapi kita ada 3 hadis yang saling menguatkan antara satu dan yang lain untuk menguatkan hukum itu tadi. Dan argument ataupun statement ataupun apa-apa tadilah kan, ada kelompok pertama, kelompok kedua yang kata kita boleh gunakan hadis palsu dalam hal targhib dan juga tarhib, iaitu dalam hal untuk memotivasikan orang buat perkara ketaatan ataupun untuk mencegah orang lain agar jangan buat perkara-perkara dosa. Kita boleh buat sedemikian. Jelas kepada kita, argument itu ditolak. Begitu juga bagi mereka yang tersalah faham dengan satu hadis Nabi, yang mana Nabi kata, siapa yang berbohong ke atasku untuk tujuan menyesatkan manusia, yang mana kelompok yang kedua ini faham, maknanya di sini kalau kita ni nak bohong atas nama Nabi untuk tujuan yang tidak menyesatkan manusia tu boleh. Itu juga adalah ditolak argumennya. So kita kena faham, ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita sebarangan mengambil mana-mana ungkapan kata lalu kita kata ia daripada Nabi SAW, ataupun satu perbuatan yang tak pernah Nabi buat lalu kita kata ia daripada Nabi SAW, ataupun mana-mana statement ataupun pengakuan kita kata ia daripada Nabi SAW. Hal itu, maaf ya saya kata, ia adalah jenayah dalam agama kita. Kerana apa? Kerana kita mencemarkan nama baik Nabi SAW. Fitnah. Kan? Fitnah. Kita, kalau orang fitnah kita, boleh buat saman kan? Saman malu kan? Boleh bawa naik court kan? Betul tak? Sebab tu saya kata ia adalah jenayah dalam agama kita. Kita takkan suka orang kata sesuatu yang kita tak buat tapi orang kata kita buat. Terus terang saya kata, saya juga tak suka kalau satu perkataan saya tak ucapkan, tiba-tiba orang kata Ustazah Sakinah cakap benda tu. Suka ke tidak kalau tiba-tiba orang kata begitu? Kalau saya, terus terang saya kata tak suka. Bahkan kita akan marah. Bahkan kita tak terima. Dan hal ini Nabi dah peringatkan. Kalau untuk kita ya, kita tak suka berlaku untuk diri kita, yang mana orang ucapkan, orang kata, ini Ustazah Sakinah kata, ini Ustazah Sakinah buat, ini Ustazah Sakinah yang mengakui itu adalah benar. Kalau kita sebagai kita ni, sebagai seorang Muslim kita ni tak suka, dan kita tahu itu juga adalah perkara fitnah dan dosa, maka untuk Nabi SAW yang amat kita cintai, kita kena jaga baik-baik. Supaya tidak berlaku fitnah, tidak berlaku pembohongan, tidak berlaku sebarang pendustaan atas nama orang yang amat kita cintai, iaitu Nabi SAW. Dan kita juga kena takut. Kerana apa? Melakukan hal yang sedemikian, walaupun dengan tujuan yang baik, kita sebenarnya menempah tempat kita di dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, hingga di sini saja perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung
kepada hadis yang kedua dalam bab yang sama pada minggu hadapan. Sebab kita ada beberapa hadis yang saling menguatkan antara satu dan yang lain untuk lebih kita faham mengapa tidak dibenarkan untuk kita berbohong atas nama Nabi SAW walaupun tujuannya adalah baik. Okey, hingga di sini sahaja muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tutup kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.